Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama pada tengah hari ini dalam durus Ramadan. Dan insya-Allah kita sambung lagi perbahasan kita daripada himpunan amalan-amalan yang ringkas tapi mendatangkan pahala yang banyak. Dan hari ini insya-Allah kita akan bahas satu ayat daripada surah Ghafir atau surah Mukmin. Ayat yang ke-60 Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Ghafir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maksud ayat yang ke-60 daripada surah Ghafir, Allah Ta'ala kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Tuhan kamu itu menyuruh hamba-hambanya untuk berdoa. Ud'uni maksudnya berdoalah kamu kepadaku. Astajib lakum, aku akan respon, aku akan mustajabkan doa kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan sesungguhnya orang-orang yang membesarkan diri, takabur untuk beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, pasti dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan yang penuh kehinaan. Ayat yang ke-60 surah Ghafir ni perintah untuk berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Perkataan doa ialah satu perkataan umum yang luas maknanya. Kadang-kadang doa membawa maksud ibadah, dan kadang-kadang doa membawa maksud permohonan, permintaan ataupun hajat. Dalam ayat yang ke-60 ni secara umumnya ianya merangkumi dua bab, iaitu bab berkaitan dengan doa itu sendiri, iaitu permohonan, permintaan hamba kepada Tuhan, dan juga doa yang bermaksud ibadah. Dalam hadis Nabi sebut, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu ialah tonggak kepada ibadah ataupun asas utama kepada ibadah. Dalam ayat ni Allah Ta'ala perintah pada kita berdoa. Bila-bila saja, waktu mana, keadaan apa sekalipun, kita berdoa pada Allah Ta'ala. Kita sebut kepada Tuhan apa yang kita perlukan dalam hidup dan apa yang kita nak daripada hidup kita ni. Sebab Allah Azza wa Jalla, dia sukakan hamba yang selalu meminta. Sebab tu ada satu pepatah Arab yang berbunyi, innallaha yaghdabu in tarakta su'alahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu murka sekiranya kita meninggalkan berdoa padanya. Wa bunayya Adam yaghdabu hina su'alahu. Dan manusia itu bila mana kita minta pada dia, kita minta tolong dia, dia akan marah pada kita dengan sebab kita banyak minta pada dia.
Tapi berbeza dengan Tuhan. Kalau kita kurang minta pada dia, dia tak suka perbuatan kurang minta tu. Sebab Tuhan itu pemilik segala apa yang kita mahukan. Dia yang memenuhi keperluan kita. Jadi di akhir Ramadan ni, antara ibadah yang orang kata apa, dituntut untuk kita melakukan, salah satunya ialah memperbanyakkan doa. Cuma antara benda yang kita kena perhatikan dalam bab doa ni ialah mawani', penghalang-penghalang daripada doa itu didengari oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah berdasarkan ayat yang ke-60 ni, ada satu orang tokoh namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni adalah nama besar, terutamanya bagi golongan yang kita sebut sebagai golongan sufi. Ibrahim bin Adham ni dia ada murid nama dia Syaqiq bin Ibrahim al-Balkhi. Dalam satu riwayat, yang mana riwayat ni disebutkan oleh Abu Nuaim al-Asfahani dalam kitab dia Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Dia kata satu hari Ibrahim bin Adham dikerumuni oleh penduduk Basrah di Iraq. Mereka penduduk Basrah ni tanya soalan kepada Ibrahim bin Adham. Kata Syaqiq bin Ibrahim al-Balkhi, murid beliau, orang ramai tanya pada Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, Inna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabih, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mustajabkan doa kamu. Jadi mereka orang Basrah ni dia orang mengadu, nahnu nad'uhu munzu dahrin fala yastajib lana. Kami dah berdoa dalam tempoh yang agak lama, kenapa doa kami itu tidak didengari ataupun tidak ada respon? Maka jawab Ibrahim bin Adham, dia kata, ya ahlal Basrah, wahai sekalian penduduk Basrah, matat qulubukum fi 'ashrati asya', hati manusia itu mati pada 10 keadaan. Dengan keadaan-keadaan inilah yang akan menghalang doa kita didengari oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam bulan Ramadan yang masih berbaki lagi ni, kita kena cepat-cepat periksa diri kita ni ada ataupun tidak 10 perkara yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adham. Walaupun dia bukan hadis, tapi ianya adalah satu manzar, pemerhatian daripada orang yang alim, golongan yang saleh, tentang bab halusnya ibadah itu dan bagaimana kita nak beribadah dengan cara yang betul. Kata Ibrahim bin Adham, awwaluha, antara sebab pertama yang menyebabkan doa itu boleh diblok oleh Allah Azza wa Jalla, araftumullah wa lam tuaddu haqqahu, kamu mendakwa kamu mengenali Allah, kamu tidak menunaikan haknya, suruhan-suruhannya ditinggalkan, larangan-larangannya dilanggar. Itu antara penyebab doa itu tidak didengari, tidak ada respon daripada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Wathani, yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, qara'tum kitab Allah walam ta'malu bihi, kamu semua ni baca Al-Quran tapi tidak beramal dengan Al-Quran. Itu juga antara sebab doa itu terhalang, doa itu tidak mendapat respon, doa itu tidak mustajab. Wathalith, yang ketiga, idda'aitum hubbar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah, mendakwa diri itu mencintai Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Jadi itu juga antara penyebab doa-doa yang kita pohonkan panjat pada Allah Ta'ala ni, dia tidak ada respon. Sebab banyak orang yang mendakwa dengan lidahnya, dia cintakan Nabi, dia sayangkan Nabi, tapi perbuatannya dia menyimpang daripada apa yang disebutkan, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warabi', dan yang keempat, idda'aitum adawatan syaitan wa wafaqtumuh, kamu mendakwa syaitan itu musuh kamu, tapi banyak keadaan kamu bersetuju dengan bisikan dia. Kita tahu bahawasanya dalam hidup kita ni akan berlaku bisikan dan seruan. Bisikan jahat, seruan kebaikan daripada malaikat. Bisikan jahat daripada syaitan. Dan bisikan-bisikan itu ialah bisikan yang lemah hakikatnya. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Ibrahim, bagaimana Allah Ta'ala cerita
berlepas dirinya iblis dan syaitan bila mana dia tengok ramainya anak Adam masuk dalam neraka. Apa kata syaitan? Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya aku telah berjanji kepada kamu, syaitan kata, tapi aku memungkiri janji kamu. Fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah kamu salahkan diriku, kata syaitan, kata iblis dalam neraka nanti, tapi salahkan diri kamu. Aku hanya berbisik, kamu yang bersetuju dengan bisikan aku. Jadi itu benda yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim. Cerita pada kita bahawasanya manusia antara sebab doa tidak dilayan oleh Allah Ta'ala, banyak bersetuju dengan bisikan syaitan. Kemudian al-khamis, yang kelima, kata Ibrahim bin Adham, qultum nuhibbul jannah walam ta'malu biha. Kamu kata kamu nak balik, nakkan tempat terbaik di akhirat iaitu syurga, tapi perilaku tindak tanduk yang kamu buat harian ini tidak menunjukkan kamu orang yang berminat menjadi ahli syurga. Jadi itu yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adham. Wasadis, dan yang keenam, qultum nakhafun nara warahantum anfusakum biha. Kamu mendakwa, kamu kata kami takut untuk dimasukkan dalam neraka, namun kamu punya kehidupan, corak hidup kamu ni macam menggadaikan diri untuk jadi ahli neraka. Jadi itu yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adham. Matinya hati, tidak ada responnya doa bila mana keadaan kita dalam seperti yang disebutkan oleh beliau. Wasabi', seterusnya yang ketujuh, kata Ibrahim bin Adham, qultum innal mauta haqqun walam tasta'iddu lah. Kamu mengakui mati itu benar, tapi kamu tidak membuat persediaan ke arah kematian itu. Jadi ini bab yang kita boleh tengok, daripada bab hati mati, doa tidak ada respon daripada Allah Azza wa Jalla. Al-thamin, yang ke-8, ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabadhtum uyubakum. Yang ke-8 antara sebab doa tidak didengari oleh Allah Azza wa Jalla, kamu sibuk dengan keaiban ataupun benda-benda buruk orang lain, dalam keadaan kamu cuai lalai terhadap aib kamu sendiri. Jadi ini bab-bab yang kalau kita tengok memang padu dan tepat yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adham. At-tasi', yang ke-9, kata Ibrahim bin Adham, akaltum ni'mata rabbakum walam tashkuruha. Kamu ambil nikmat Tuhan, kamu tidak bersyukur. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Bahkan kita dalam bulan Ramadan ni pun, bila mana Allah Ta'ala perintah puasa, antara maqasid matlamat puasa tu selain pada takwa, dia juga ingin menjadikan seorang yang berpuasa tu abdan syakura, hamba yang bersyukur. Yang ke-10 wal 'ashir, kata Ibrahim bin Adham, dan ni yang terakhir, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kamu melihat banyak kali kematian, saudara kamu, sahabat kamu meninggal, walam ta'tabiru biha, tapi kamu tidak mengambil ibrah pengajaran daripada orang yang dah mati itu. 10 perkara yang telah disenaraikan oleh Ibrahim bin Adham ni secara umumnya ialah benda yang bila mana kita tak peduli, cuai, lalai pada benda ni, itulah antara sebab doa-doa yang kita sebut, yang panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, seakan-akan tidak ada respon. Bermula daripada yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, kamu mengakui Allah Ta'ala Tuhan kamu langgar semua hak dia, kamu tidak lakukan apa yang dia suruh, kamu langgar suruhan dia, kamu buat larangan dia, berlawanan dengan apa yang sepatutnya, sampailah kepada yang last sekali, iaitu melihat depan mata seorang demi seorang meninggal dunia, tapi kematian tidak mampu untuk menjadikan hati kamu itu takut ataupun sedar diri bahawasanya siapa diri kamu. Walhal kalau kita tengok dalam hadis, Nabi kata, akthiru zikra hadhimil ladzat, perbanyakkanlah mengingati benda yang boleh menghancurkan kelazatan dunia, yakni al-maut, iaitu kematian. Tapi alangkah keadaan manusia hari ini, kita tengok bila mana pergi ke kawasan, ke majlis pengkebumian, kadang-kadang tidak ada jiwa yang mengingati mati. Sebab tu kalau kita tengok semua benda ni
Manusia dia kurang pada dua perkara. Pertama, antara sebab semua isyarat-isyarat agama ni, ayat Quran ke hadis Nabi, dia tak melekat dalam hati manusia. Pertama, dia gagal memahami maksud sebenar. Maknanya maksud literal, maksud ayat itu, maksud hadis tu. Dari segi akademik dia gagal. Dia tak tahu apa maksud ayat Quran tu, tak tahu apa maksud hadis Nabi. Ini antara punca besar yang boleh blok orang daripada kenal agama dengan cara betul. Yang kedua, keringnya ataupun gersangnya perasaan bila mana dengar ayat Quran. Ada orang dia faham ayat Quran, tapi jiwa dia tu secara psikologinya tidak ada rasa tersentuh dengan apa-apa yang dibacakan daripada Al-Quran. Sebab tu ini benda yang kita kena minta dalam bulan Ramadan, supaya Allah Ta'ala jadikan hati kita ni ialah hati yang lembut, yang Allah Ta'ala beri keteguhan. Seperti mana Tuhan sebut dalam Al-Quran, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kata-kata 7 orang pemuda daripada cerita Ashabul Kahfi, Tuhan kata kami teguhkan hati mereka sehingga mereka berani berdiri di hadapan raja yang mengaku Tuhan dan mengatakan kamu bukan Tuhan, sebenarnya Tuhan yang menciptakan kamu langit dan bumi itulah Tuhan lain, dan kami akan sembah yang tu. Kita nakkan keteguhan hati. Kita tak mahu hati yang keras. Sebab tu kita kena beza. Ada orang dia kata orang yang hati keras ni, kalau bercakap dengan dia ni suara tinggi, garang. Sebenarnya itu bukan petanda hati keras. Ada orang dia bercakap lembut tapi baca ayat Quran tak makan pun. Dia tak rasa apa-apa. Ada orang muka dia garang, cara bercakap dia, nada suara dia tinggi, tapi dia baca ayat Quran, dia senyap, dia diam, dia boleh patuh. Contoh Umar Al-Khattab, garang orang dia, tapi dia bukan orang yang berhati keras. Abu Talib, baik orang dia, tapi dia orang yang hati keras, sampai sudah tak masuk Islam. Dari segi marah Nabi, tak pernah marah Nabi pun. Dari segi lembut perwatakannya. Jadi ini benda yang kita kena fikir. Antara benda yang kita kena minta pada Allah Ta'ala ialah as-sabat, keteguhan, ketetapan di atas agama ni, dan diberikan hidayah demi hidayah. Sebab tu antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon pada kamu, kami mohon pada kamu, berikan kepada kami hidayah. Sebab hidayah tu dia banyak jenis, dan kita sentiasa perlukan pada hidayah. Wat tuqa, dan berikan kepada kami ketakwaan demi ketakwaan. Wal afaf, kemuliaan, penjagaan marwah. Wal ghina, dan kaya jiwa, iaitu kekayaan yang paling terbaik dalam hati manusia ni ialah kaya jiwa, bukan kaya materialnya. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian berkenaan dengan 10 perkara yang telah digariskan oleh Ibrahim bin Adham, yang moga boleh menjadi manfaat kepada kita untuk kita tutup akhir Ramadan kita ni dengan satu perancangan untuk menaik tarafkan lagi amal ibadat yang bakal kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan nanti. Jadi setakat tu saja kita punya perkongsian dalam durus pada tengah hari ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.